masa depan simpan labur, demi masa depan simpan labur, sembang-sembang ASMB. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Bertemu lagi kita dalam episod terbaru Sembang-Sembang ASNB 2023 yang mana kita akan terus berbincang dan mengupas pelbagai topik berkaitan pelaburan dan juga perancangan kewangan untuk membantu anda semua mengurus kehidupan dengan lebih baik lagi. Baik, dalam episod kali ini kita akan membincangkan tajuk yang saya kira agak menarik iaitu wanita dan kewangan. Ketahui hak dalam perkahwinan. Sebagai wanita yang mengimpikan rumah tangga yang sempurna. Adakah anda tahu hak anda berkaitan dengan kewangan sebelum bersetuju ke arah perkahwinan? Pernahkah anda terfikir bagaimana pengurusan kewangan sepanjang berumah tangga dan apa pula perancangan kewangan untuk diri anda sebagai isteri dan untuk anak-anak? Pernahkah anda menyemak apa pula hak anda berkaitan kewangan dan harta benda sekiranya berlaku poligami, penceraian ataupun kematian suami? Untuk merungkai semua persoalan berkaitan hak wanita dan perkahwinan, saya akan bersama panel jemputan kita pada hari ini iaitu Puan Nur Zabeta Muhammad Nur yang merupakan seorang peguam di firma guaman Nur Zabeta China & Co. Apa khabar Puan? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Puan. Apa sebenarnya hak seorang perempuan ataupun isteri dan perkahwinan terutamanya yang berkaitan dengan kewangan? Begini, dalam perkahwinan, sesuatu perkahwinan ni, apabila seseorang berkahwin, seorang wanita ni, yang pertama sekali dia mempunyai hak terhadap mahar ataupun mas kahwin. Kita lihat kepada firman Allah dalam surah An-Nisa ada menyatakan bahawa hak seorang wanita itu bermula daripada perkahwinan itu sendiri. Di mahar ni pula ada keadaannya yang mana suami ni mungkin dia tidak mampu nak bayar pada peringkat awal. Dan Islam itu sendiri tidak membebankan suami tadi, boleh berhutang. Cumanya janganlah ada kes-kes yang macam penipuan tu, ada kes yang mana si suami bagi cek tendang. Itu tak patut. Ada juga keadaannya sehingga bercerai pun masih si suami tak bayar lagi mahar tu. Ada juga. Jadi ada kes yang telah dibawa ke mahkamah yang mana selepas berlaku penceraian, si isteri itu bukan sahaja menuntut kepada hak mut'ah, hak nafkah, tetapi juga ada yang menuntut mahar. Dan ada kes-kes yang suami kata setelah beberapa belas tahun perkahwinan, jadi saya menganggap isteri itu telah merelakan mahar tadi tu. Jadi dia tak perlu bayar. Tapi mahkamah kata hutang, kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah juga, hutang ni perlu dibayar. Hutang tetap hutang. Hutang tetap hutang. Dan seterusnya hak-hak sewaktu perkahwinan. Kita tengok seorang suami perlu menyediakan tempat tinggal, pakaian, makanan. Jadi macam mana pula rumah tu, rumah perlu yang bagaimana? Semuanya tertakluk kepada kemampuan suami. Janganlah pula kita ni berkahwin dengan golongan, contohlah kita tahu pendapatan dia sikit, tapi kita nak rumah banglo. Tak bolehlah begitu. Jadi dalam keadaan itu melihat kepada kemampuan. Suami. Baik, sekarang ini saya dimaklumkan bahawa pasangan yang berkahwin boleh membuat deklarasi harta sepencarian untuk memudahkan proses untuk tuntutan sekiranya berlaku penceraian, poligami atau kematian pasangan. Apa itu deklarasi harta sepencarian? Deklarasi harta sepencarian ini adalah satu dokumen persetujuan di antara suami isteri berkaitan dengan harta yang mana dia nak jadikan harta sepencarian dan berapa bahagian. Siap-siap awal-awal. Dah tahu dah. Tapi jangan pula kita ada stigma yang kata, kalau dah sign deklarasi harta sepencarian ni macam tujuannya nak bercerai pula. Tidak. Dia memudahkan kaedah kepada suami dan isteri. Contoh kita lihat pada pihak suami ni. Keuntungannya apa? Supaya bahagian isteri dan anak-anak dia jika berlaku kematian dia dah tahu dah bahagian isteri dia berapa, supaya tak adalah isu isteri dihalau keluar kerana pembahagian harta dan tak ada persengketaan bergaduh sampai lantik peguam nak berebut harta sepencarian dan dia lebih kepada win-win situation. So kalau dia buat deklarasi awal-awal 5 tahun, lepas tu lalas tengoklah ini kita tak tahulah 10 tahun kemudian baru dia meninggal ataupun bercerai. Dia punya value dia dah lain. Jadi dia mengikut kadar macam tu gitu. Masih. Dia ikut pada tahun 10 tahun dulu ataupun sekiranya tidak dipinda, tidak dicabar atau tidak diubah, maka masih juga.
Masih guna yang sama? Ya, yang lama? Masih guna yang sama. Sebab tu perlu dari semasa ke semasa. Faham. Maknanya kita kena update dari semasa ke semasa. Baiklah. Baik, antara masalah yang paling besar adalah menyebabkan pasangan bercerai ialah masalah berkaitan kewangan, suami tak bekerja, memeras wang isteri. Dan kalau tak silap, penderaan seperti ini digelar sebagai penderaan kewangan. Betul? Okey, jadi bagaimana ia boleh berlaku dalam keluarga, sesebuah keluarga tu? Dalam keadaan penderaan kewangan dia sangat menarik sebenarnya. Kita nak lihat kepada Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Di bawah Seksyen 2 ada memberikan definisi keganasan rumah tangga itu juga apabila si suami ni dia menggelapkan duit isteri. Contohnya, dia yang kawal akaun isteri dia yang dapat gaji isteri dia pegang, lepas tu contohlah dia suka judi, dia ambil semua duit, isteri tak ada duit perbelanjaan, itu adalah penderaan kewangan. Dan seperkara lagi apabila contohnya dia tahu isteri dia ada kenderaan semua, dia rosakkan kenderaan tu. Itu adalah keganasan rumah tangga. Jadi berlaku benda-benda begini. Jadi wanita-wanita ni perlu tahu hak masing-masing. Bila mana nak buat laporan polis, bila mana nak pergi kepada contoh Akta Keganasan Rumah Tangga pun ada perlindungan kecemasan melindungi diri ni daripada suami tu bertindak begitu. Bertindak ganas kepada kita. Bertindak Keganasan kewangan, keganasan rumah tangga, macam-macam ada yang mana kena tindas ni, tolonglah pergi dapatkan bantuan, okey? Dan lagi satu, pentingnya kita sebagai wanita untuk mempunyai tabung kita sendiri. Okey, contohnya dengan kita melabur dengan ASB, betul? Dan antara isteri yang tiada tabungan dengan yang ada tabungan, manakah lebih mudah meneruskan kehidupan selepas berlakunya penceraian ataupun kematian suami? Antara dua ni sebenarnya sebagai individu pun kita perlu mempunyai tabungan, apatah lagi sebagai seorang isteri. Kenapa? Sebab kita ada anak-anak yang biasanya menjadi tanggungan. Jadi dalam keadaan ni saya nasihatkan kalau perempuan ada akaun ASB ni contoh sebulan kita simpan RM200 saja. Dan setahun dah jadi RM2,400. 5 tahun dah berapa pula nilainya? Dan dividen pula berjalan. Jadi dalam keadaan tu sekiranya berlaku apa-apa, mungkinlah ada orang kata kalau anak sakit tak ada masalah, kita bawa pergi hospital. Tetapi contoh bila badan ni panas ada ubat-ubatan yang mana kita perlukan. Jadi dalam keadaan ni menyimpan lebih baik. Okey, dan sebentar lagi kita akan bersama dengan Chef Fendi. Lelaki yang memainkan peranan perempuan yang pandai memasak. Gitu. Dia akan masakkan untuk kita pula. Kita pula kat sini bersembang-sembang. Okey, kita kembali lagi selepas ini. Pastikan anda semua jangan ke mana-mana. Ya, berjumpa lagi kita dalam Sembang Masak-Masak bersama saya Fendi Muhammad lah kan. Terima kasih Yasmina ni. Betul tu. Sebagai seorang suami dah macam saya ni. Orang kata bapa. Kenalah orang kata urus kewangan tu betul-betul. Sebab apa? Untuk pendidikan anak-anak, untuk simpanan, untuk pelaburan. Tapi tak apa. Duit saya ada lebih banyak. Sebab apa? Saya selalu masak sendiri. Dan kali ni menggunakan bajet RM15 kita nak buat ayam masak serai dengan nasi putih. Hidangkan untuk tetamu kita dengan kita punya ni lah Yasmin Hani nanti tu dah. Untuk dia orang kan nanti. Baik. Bahan-bahan dia mudah sangat. Ayam masak serai ni kena ada bawang kisar, bawang putih. Ni kita ada halia, cili kisar. Cili kisar ni kalau nak jimat buat siap-siap banyak-banyak simpan. Boleh pakai 2-3 minggu pun boleh pakai. Tak dalam peti ais. Nama pun ayam serai, kena ada serai. Itu dia serai. Cantik. Kita pakai semua bagi dia wangi sikit. Nak kisar pun boleh juga, tapi saya ketuk-ketuk lagi cantik lah sembari keluar minyak-minyak dia tu kan. Dan kita ada asam keping dan juga ayam yang telah digoreng dengan sedikit kunyit dan juga garam. Itu je. Goreng siap-siap lah. Jimat masa. Mula-mula kita buat apa? Panaskan minyak. Nak tumis ni kena letak sedikit. Panaskan minyak, panaskan kuali. Minyak kita tuang baru kita boleh panaskan minyak. Itu dia. Lalu kita panaskan sedikit minyak. Dan kita nak tumiskan bawang besar. Ada orang cakap, kalau tak guna bawang pun boleh masak. Jangan. Bawang ni penaik rasa, penaik bau dia, menambahkan lagi aroma yang sangat menarik untuk masakan kita. Nampak membebel dah pun kat bawang saja. Nak tunggu minyak panas. Bismillah. Ni panas tak panas ni? Panas sebenarnya. Panas kat bawah, kat atas tu belum lagi.
Kalau kurang bawang, kita tambah lagi. Saya suka bawang yang lebih-lebih. Kan? Macam tu, betul. Baik. Oh, dia dah pandai dah tu. Macam gitu je. Dia malah nak di situ dah. Macam gitu nak cepat kan. Bawang putih. Masukkan 1 sudu di situ. Halia. Masukkan 1 sudu di situ. Itu dia. Dia dah mula cepat dah. Serai. Masukkan je semua. Ni dia. Kan? Masukkan je. Kacau-kacau dia dah naik bau dah. Sebati cantiknya. Dan ni dia. Kita masukkan kita punya cili kisar. Kan? Dia. 2 sudu. Setengah pun dah cukup. Baik, kacaukan dia bagi sebati. Dia macam saya cakap tadi, kalau kita nak nak kisar serai tu pun boleh juga. Kalau kita kisar serai tu, dia akan jadi macam ayam goreng berempah tu kan. Dia akan lekat dekat ayam tu nanti. Tu pun sedap juga. Baik, kita masukkan sedikit air. Nak untuk kuah-kuah dia tu. Dan kita nak jimatkan lagi, tak perlu pakai asam jawa. Kita pakai asam keping. Ya, ni pun pakai sekeping dah memadai. Dah cukup dah, tak payah pakai banyak-banyak. Nanti masam pula kan. Keping dia. Oh ya, ni kalau kena ni. Masak serai ya. Memang sedap lah. Dan kita boleh tambahkan sedikit garam dan juga kita punya serbuk ayam ataupun perasa pun boleh juga. Sedikit garam. 1 sudu kecil. Dia kalau setengah orang buat sambal dia letak gula pun boleh juga. Tapi kalau boleh pakai gula perang ataupun gula Melaka tu lagi sedap. Tak payah pergi Melaka. Dekat Malaysia ni gula Melaka merata boleh dapat. Okey, sedikit. Ni dia serbuk ayam. Untuk rasa-rasa dia tu. Baik dia tu sebati tu. Cantik. Dia nak masak sambal ayam. Nak masak ayam masak serai ni, pastikan dia betul-betul pecah minyak sikit. Nampak tu? Macam dia dah pecah-pecah jadi kawah-kawah minyak tepi tu, baru kita boleh masukkan ayam. Baru dia salut sebati, barulah dia orang kata serasi dengan ayam tu. Kalau tak nanti dia tak betul-betul masak, tak sedap. Tak bau serai dia tu, tak pecah minyak. Kurang sikit lah rasanya kan. Nampak ni dia mula pecah minyak lah tepi-tepi dia tu. Cantik. Kawah-kawah dia mula keluar dah, kawah-kawah minyak tu. Walaupun kita masuk minyak tak banyak tapi masih ada minyak di situ. Okey, kita masukkan ayam yang telah digoreng. Masya Allah, bau dia. Ni kalau masak dekat dalam kampung, tengah kampung, satu kampung bau ni. Baik, tergaulkan dia betul-betul sebati. Dia kalau kita dah masuk ayam tu, selepas kita punya sambal tu dah betul-betul pecah minyak, masak kan. Kita dah masuk ayam, sekejap saja, tak perlu nak masak lama-lama sangat. Kan, dia betul-betul salut. Dah terasa dekat ayam dah dia punya kuah semua tu, kita boleh angkat dah sebenarnya. Sekejap je. Masak ni tak susah mana pun, senang sangat. Allahu Akbar. Marah betul. Saya marah sebab apa? Asyik pergi makan kat kedai. Tu je. Cantik dah di situ. Kita boleh angkat dia. Padamkan api. Dah boleh angkat dah. Seketul tak cukup. Kuang-kuang kena 2 ketul. 1. Ada lagi. 2 ketul. Tak cukup. Ketul lagi. Dah betul kecil-kecil kan. Kan kita letak sedikit dia punya kuah dia tu. Wangi lah serai tu. Tu. Wangi tu. Dia punya apa tu, bau serai tu sangat-sangat wangi tu. Nama pun ayam serai. Kena letak serai satu lah. Bau betul. Di situ. Alamak. Cantik. Alhamdulillah. Itu dia.
dah pun siap dah. Ni dia, nasi putih dengan ayam masak serai. Mudah betul. Lepas ni kita boleh makan bersama dengan panel dan juga kita punya Yasmin Hani lah, host kita. Kita kembali selepas ni. Baik, terima kasih Chef Andy. Persefahaman dan juga kasih sayang sebenarnya penting antara suami dan isteri untuk keharmonian yang berpanjangan dalam rumah tangga. Baik, kita sambung balik dengan Puan Sabita. Kita teruskan lagi mengupas tajuk kita pada hari ini di mana sememangnya tak ada siapa yang mahukan perceraian, betul? Sekiranya seseorang isteri itu dah menghidu kecurangan suami, mungkin didera dari segi mental dan juga fizikal, apakah proses yang perlu dilalui untuk meminta cerai dan bagaimana untuk memastikan hak penjagaan anak-anak itu berada pada pihak isteri? Proses untuk meminta cerai ni sebenarnya seperti saya katakan tadi, kita boleh rujuk kepada Jabatan Bantuan Guaman, dan seperkara lagi kita juga boleh melantik peguam. Kalau kita nak rujuk kepada JBG tadi, kalau contoh kita tidak berkemampuan, dan kadang-kadang ada kes-kes yang agak rumit, berbeza sikit, jadi dia dapatkan nasihat yang sesuai. Cuma berkaitan dengan anak-anak ni, ramai wanita yang kata kalau penceraian anak-anak tu suami akan dapat, jadi mereka sehingga sanggup bertahan. Jadi saya nak ingatkan sebenarnya di bawah enactment Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003 ni ada memperuntukkan di bawah Seksyen 82 bahawa hak jagaan anak kecil adalah pada si ibu. Ya, bawah berapa tahun tu? Itu untuk lelaki bawah 7 tahun, untuk perempuan bawah 9 tahun. Jadi pada asasnya dapat pada ibu, melainkan Seksyen 84 yang memperuntukkan sekiranya isteri itu, si ibu ni berkahwin lain. Mempunyai kelakuan yang contoh buruk dari segi moral agamanya, ataupun ada dalam kes yang mereka pada asalnya masuk agama Islam dan kemudian selepas perceraian mereka keluar agama. Jadi dalam keadaan begitu mereka menganiaya anak, maka tak dibenarkan. Dan kita lihat juga pada yang Seksyen 85 tu berkaitan dengan umur anak-anak ni lah. Sebab pada asasnya mereka dapat. Kalau tak dapat pada mereka pun seterusnya adalah pada nenek sebelah ibu. Sebab kadang-kadang saya lihat hak penjagaan ni menjadi faktor kenapa isteri tak bercerai walaupun telah dianiaya secara fizikal, mental dan emosi. Benarkah sebenarnya menuntut cerai ini membabitkan kos yang tinggi, dan sekiranya pula macam tadi Puan cakap kita boleh buat secara percuma, tapi kalau kata suami itu tak memberikan kerjasama? Dalam keadaan suami tak memberi kerjasama mungkin agak rumit, tetapi bagaimanapun mahkamah ni ada kaedah-kaedah dia. Contoh suami ni dia tak nak sebenarnya dalam hubungan tu, tetapi dia nak gantung tak bertali. Dalam keadaan ni bila si suami tak bayar nafkah, ada mencederakan, si isteri ada hak untuk menuntut secara fasah. Baik. Apakah hak isteri sekiranya berlaku perceraian dan proses tuntutan ini ada sukar dan membabitkan kos yang tinggi? Begini dalam kes-kes penceraian ni kadang-kadang ada orang kata tak nak bercerai lah, nanti kena bayar peguam lah, sampai kan ada sanggup dipukul, dibelasah oleh suami. Saya nak ingatkan undang-undang dekat Malaysia ni bila melibatkan undang-undang jenayah, pukul isteri itu adalah di bawah kanun keseksaan. Jadi perlu buat laporan polis, dan isteri juga dia ada hak untuk mut'ah, hak untuk nafkah edah, maka dia perlu ambil tindakan iaitu memfahamkan prosedur. Kalau rasa tidak cukup kewangan nak bayar, maka boleh rujuk kepada Jabatan Bantuan Guaman ataupun NGO yang sedia ada. Baiklah, ada je cara jalan penyelesaian ni sebenarnya. Okey, bagaimana pula dengan hak seorang isteri selepas kematian suami ataupun selepas bercerai? Adakah isteri hanya berhak untuk pembahagian yang ditentukan faraid ataupun mempunyai hak lain yang boleh dituntut? Kalau berlaku kematian, dah tentu seorang isteri ini mempunyai hak untuk faraid. Tetapi ramai juga isteri tak tahu sebenarnya selepas berlaku kematian ada hak harta sepencarian. Jadi si isteri ni perlulah dulu menuntut hak bagi harta sepencarian. Jadi si isteri ni perlu tahu bagaimana dia nak menggunakan hak dia. Yang pertama, dia kena tahulah juga pembahagian. Kadang-kadang isteri tak tahu. Saya ni patut dapat 1/4 ke 1/8 ke, dia tak tahu. Jadi saya nak bagi satu solusi ni kepada perempuan yang ada di luar sana. Kita ada handphone sekarang ni. Jadi kita boleh gunakan handphone kita, dalam tu ada e-faraid calculator. Masukkan contoh situasinya, ada si isteri, si mati pula meninggalkan anak berapa orang, mungkin dia ada abang, mungkin dia ada anak perempuan. Jadi di situ kita boleh masukkan jumlah harta si suami ni, dan kita boleh tahu bahagiannya berapa.
Dan saya nak ingatkan satu perkara lagi, ramai yang tak tahu yang ini, berkaitan dengan poligami. Sebelum suami melakukan poligami, di bawah kita lihat, di bawah Seksyen 23, saya ambil enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Seksyen 23 memperuntukkan bahawa seorang suami itu boleh berpoligami dengan kebenaran mahkamah. Ya, tetapi subsection 10 ada memperuntukkan sebelum berpoligami, mahkamah boleh memberikan perintah terhadap nafkah dan juga terhadap harta sepencarian. Baik Puan, sebenarnya hak-hak wanita ni dah termaktub dalam Islam, betul? Namun begitu ramai wanita juga teraniaya dalam perkahwinan, terutamanya apabila berlakunya poligami, suami meninggal dan tuntutan faraid perlu dilakukan, perlu dilaksanakan. Jadi sekarang ni malahan ada juga yang terpaksa membawa anak-anak keluar daripada rumah sampai dibelikan rumah yang dibelikan oleh suami kerana tuntutan harta pusaka daripada waris yang lain. Jadi mengapa perkara ini boleh terus-menerus berlaku? Isu yang berlaku perkara ini adalah disebabkan oleh, kadang-kadang macam saya cakap, wanita tadi dia tak tahu berkaitan dengan faraid dia tu, berapa yang diperlu dapat. Dan seterusnya kadang-kala atas keadaan yang mana dia tak tahu kesedaran undang-undang, tak peka dengan situasi. Jadi dalam keadaan ini wanita perlu cakna dan perlu ambil tindakan sewajarnya. Perlu ada strategi tu daripada awal. Itu dia. Okey, itu dia sebenarnya kita ni perlu cakna dan ambil dan perlu ada strategi dan juga perlu ambil tahu apa sebenarnya hak kita dalam perkahwinan dan juga dalam Islam lah. Terima kasih Puan. Dan sekarang ini sebelum kita nak menjamu selera masakan daripada Chef Fendi ini, saya ingin sebenarnya kongsikan maklumat penting kepada anda semua di mana penonton ASMB ni yang tengah menonton rancangan kita ni, kami menawarkan hadiah bernilai RM1,000 menerusi trivia Labo Sembang-Sembang ASMB. Dan apa yang anda perlu lakukan adalah layari laman sesawang ini www.asmb.com.my ataupun lawati media sosial ASMB seperti yang dipaparkan untuk mendapatkan 5 soalan yang dikemukakan. Jadi klik saja pada penyertaan trivia Labo Sembang-Sembang untuk menjawab soalan. All the best, good luck. Minta dapatlah RM1,000 tu Alhamdulillah. Puan, sonok sembang tadi tu Sonok. Nampak macam saya kena je tu. Mana kita share ilmu. Kita kongsi-kongsi lah kan. Okey, baik. Ni dah ada ayam masak serai yang dah saya siapkan tadi kat dapur. Masa sembang-sembang tu dah siap dah. Diam je tak dengar pun. Tiba-tiba siap kan. Bau je dapat kan. Okey Puan, sebelum ni saya ni seorang suami dah, memang seorang suami. Lepas tu saya nak tanyalah macam mana sebagai seorang suami ni nak pastikan dia punya tu, orang kata apa tu, kewangan dia stabil, sentiasa stabil. Dia kalau jadi suami ni, kita kena tahu tanggungjawab kita tau. Macam mana, macam contohlah perbelanjaan ni untuk apa. Kadang-kadang ada suami ni dia ada minat game. Itu yang janam tu. Dapat gaji ni dia dulu kan beli game tu. Tak boleh lah macam tu. Tak boleh ikut macam tu sangat. Jadi kita kena bagi pada tanggungjawab. Contoh perbelanjaan anak berapa, nafkah isteri berapa, nafkah anak-anak berapa. Dan kemudiannya kita kena ada persediaan. Kadang-kadang yang si suami ni dia ingat yang masa yang sekarang ni. Saya pun nak pesan jugalah dekat Okay. Kalaulah dalam kita sebagai suami ni perlu ada tanggungjawab, kita kena rancang harta kita ni. Contoh mana nak hibahkan kepada anak dengan isteri supaya mereka ada tempat tinggal. Juga perancangan-perancangan lain lah. Tengoklah nilai faraid. Kena pandai lah. Alhamdulillah. Gitu. Baik, terima kasih banyak Puan. Baru dia terang sikit lah. Sebelum ni tak terang. Terbuku kan. Okey, ni yang untuk makan dah ada dah. Yang bungkus pun ada juga Puan. Ada juga untuk saya. Ada juga. Comel, suka tak? Seronok. Dengan bekas sekali lah. Ya, dengan bekas. Halal. Jadi buatlah perancangan daripada sekarang. Kita tak tahu sampai bila kita hidup, betul? Kita dah tahu ilmu tu, kita buatlah secepat-cepat mungkin. Baik, terima kasih Fendi. Terima kasih juga kepada Puan Zabita untuk penjelasan mengenai hak-hak wanita dalam perkahwinan dan juga bagaimana untuk mereka melindungi diri daripada menjadi mangsa apabila berlakunya perceraian.
Baik, sebenarnya amat penting untuk kita semua ambil tahu dan menambah ilmu mengenai pengurusan wang dan juga undang-undang yang berkaitan dengannya supaya kita semua dapat mengelak dan melindungi diri daripada menjadi mangsa. Jangan lupa temui kami dalam episod seterusnya untuk membincangkan lebih banyak isu-isu menarik mengenai pelaporan dan perancangan kewangan. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye. Cepat-cepat kita makan. Bismillah, bismillah. Simbang ASMB.